Oke, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya, Arya Ibrahim Gibak Maratin, memegang No Matrik 07 DII 21F1071 akan membentangkan tajuk tugasan saya, yaitu Sejarah Pembentukan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Sebelum saya bercakap lebih lanjut, saya akan memberi pengenalan kepada tajuk saya pada hari ini. Pengenalan bagi tajuk saya pada hari ini ialah kita tahu pada Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum, dan etnik di seluruh Malaysia. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah punca wujudnya pula kepelbagaian budaya, bahasa, dan agama dan adat resam. Tiga kaum yang terbesar di tanah Melayu pada masa dahulu ialah Melayu, Cina, dan India. Sebelum penuhan tapak biji timah oleh Long Jafar pada 1848, majoriti penduduk di tanah Melayu ialah orang Melayu. Hanya sebilangan kecil orang Cina yang datang ke tanah Melayu sebagai pedagang, manakala sebilangan kecil pula ialah orang India yang bekerja sebagai buruh. Pada pertengahan abad ke-19 berlakunya penghijrahan kaum Cina dan India. Penghijrahan kaum Cina dan India ini berlaku disebabkan oleh dasar kolonial British yang membawa kaum-kaum tersebut untuk bekerja di tapak-tapak perlombongan dan sektor ekonomi. Senario ini berterusan sehingga sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua. Hal ini telah memberi kesan kepada tanah Melayu, yaitu seperti pembentukan masyarakat negara yang berbilang kaum dan kepelbagaian cara hidup dan keturunan. Penghijrahan secara besar-besaran ini telah mengubah struktur kependudukan asal tanah Melayu, yang menyebabkan wujudnya, yang saya bilang tadi, wujudnya kepelbagaian cara hidup dan keturunan. Saya rasa itu ya bagi pengenalan. Hasil daripada dasar kolonial British ini, maka terbentuklah masyarakat majmuk. Seterusnya berbilangan kaum di negara ini dari semasa ke semasa. Itu saja untuk pengenalan. Sekarang kita move on pergi sejarah dan latar belakang PMM di Malaysia. PMM ini pembentukan masyarakat majmuk lah, saya kasih singkat. Oke. Sejarah dan latar belakang dari masyarakat Melayu. Kan tadi ada 3 kan, Melayu, Cina, India. Saya ambil Melayu. Oke. Melayu pada dahulu kala, dorang siapa? Oke. Saya bagi serba sedikit tentang sejarah dan latar belakang di PMM di Malaysia lah dulu. Secara simple saja. Kita tahu Malaysia ini mempunyai penduduk yang berbilangan kaum seperti Melayu, Cina, dan India, dan lain-lain. Jadi setiap kaum itu mempunyai latar belakang dan identiti yang berbeza. Masyarakat majmuk biasanya dikaitkan dengan Malaysia. Ini sebab negara Malaysia terdiri dari masyarakat yang berbilang kaum dan budaya yang tersendiri. Oke, itu sejarah sedikit sebanyak tentang sejarah latar belakang PMMM. Oke, kita move on dari sejarah dan latar belakang dari masyarakat Melayu. Pada dahulu kala, masyarakat Melayu dorang tinggal di perkampungan. Dorang melakukan aktiviti seperti pertanian, menternak, menangkap ikan, dan mengkultivasi hutan. Pada mulanya, kaum Melayu menganut agama Buddha, tapi sejak kedatangan Islam ke tanah Melayu, mereka mula memeluk agama Islam.
Dengan kedatangan Islam juga, masyarakat Melayu telah mengamalkan syariat yang wajib diamalkan dalam Islam. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan mengejarkan haji, dan lain-lain lagi. Itu saja dari sejarah dan latar belakang dari masyarakat Malaysia, seterusnya dari masyarakat Cina. Dari masyarakat Cina pula, masyarakat Cina biasanya menetap di perbandaran. Nah, kalau Cina dulu dorang lebih modern daripada Melayu. Oke. Kedatangan buruh Cina secara besar-besaran bermula sejak awal abad ke-19 yang kebanyakan mereka nih dorang asal dari wilayah selatan Cina dari seperti Guangdong, Fujian, dan Guangxi. Kebanyakan masyarakat Cina dorang bekerja sebagai peniaga. Sesetengah kaum Cina bekerja sebagai pelombong, yang lain tuh sebagai peniaga lah. Sesetengah masyarakat Cina dorang mengadut agama Kristen, tapi kebanyakannya agama Buddha. Kedatangan kaum Cina ke tanah Melayu ini melalui beberapa cara seperti sistem tiket kredit, sistem pengambilan kaki tangan, dan pengambilan rumah kongsi. Begitu saja latar belakang dari masyarakat Cina. Seterusnya kita pergi masyarakat India. Sini saya belum ubah. Masyarakat India ini masyarakat India. Masyarakat India pula, dulu kebanyakan kaum India di tanah Melayu ini dorang tinggal di kawasan ladang atau estate. Tidak. Dorang tinggal di kawasan ladang atau estate. Dorang mula memasuki tanah Melayu sejak dari pembukaan Selat Melaka sebagai pedagang. Sebagai pedagang dan peminjam uang. Pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, penjajahan British dorang mendapati India sebagai tempat mendapatkan buru-buru yang murah, patuh dan senang untuk dikawal. Jadi pada tahun 1880, Hucklow dan Frederick telah dorang ambil permit daripada British untuk mengimport buru-buru dari India dan untuk bekerja di ladang-ladang milik mereka. Sebab apa? Sebab bayaran kaum India tuh murah. Kerja orang India tuh dorang bayar gaji murah aja. Jadi kaum India ini terbagi kepada beberapa suku etnik lain, contohnya seperti Tamil, Telugu, Ceylon, dan lain-lain. Kebanyakan mereka yang diambil bekerja di ladang-ladang adalah dari golongan Tamil. Oke, itu saja untuk latar belakang pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Sekarang kita pergi ke next point. Kesan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Kesan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Kesan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia pula, dari segi kaum Melayu merupakan kaum terbesar di Malaysia. Kaum Melayu dalam istilah Melayu merupakan satu rumpun. Jadi maksudnya Melayu satu rumpun. Melayu bukan saja terdapat di Malaysia, tetapi juga berselerak di kawasan di wilayah lain. Orang Melayu adalah penduduk yang sudah lama mendiami di negara ini, jadi dorang digelar sebagai bumi putera tanah Melayu, sebab dorang yang paling lama tinggal di tanah kawasan Melayu. Seterusnya pula ialah kesan dari segi kaum Cina pula, Pulau Pinang dan Singapura merupakan destinasi utama bagi kaum Cina. Mereka juga digelar sebagai peladang di bawah kekuasaan Johor, sebab Pulau Pinang Singapura itu dekat dengan Johor. Seterusnya, kedudukan orang Cina mula mendapat perakuan Malayan Yunan
Kedudukan orang Cina pula mendapat perakuan apabila Malayan Union diperkenalkan. Oleh itu, orang Cina mula menjadi warga negara dengan ini komposisi sebenar negara kita berubah. Selepas dorang dapat perakuan daripada Malayan Union, dorang jadi warga negara Tanah Melayu, dan komposisi penduduk sebenar negara kita berubah. Seterusnya ialah kesan dari kaum India. Kaum India datang sebagai pedagang. Mereka datang sebagai pedagang dan dilantik sebagai saudagar raja. Bilangan mereka ini tidak sebegitu ramai, tetapi memberi kesan besar terhadap komposisi negara kita. Selepas berlakunya perjanjian Inggris Belanda pada 1824, British membawa masuk orang India dari Bengkulu. Ya, dorang bawa dari Bengkulu. Golongan ini merupakan orang tahanan dalam proses pertukaran tawanan ekoran daripada perjanjian tersebut. Mereka dibawa masuk ke Tanah Melayu yang bertujuan untuk membina bangunan pemerintah, jalan raya, dan jambatan. Mereka juga British membawa masuk satu lagi kumpulan buruh India. Peladang-peladang Eropa sangat gemar menjadi buruh India karena upahnya lebih murah, dan tambahan pula, pada waktu itu pentadbiran British di India memudahkan lagi proses pengambilan buruh untuk bekerja di Tanah Melayu. Jadi itu saja kesan PMMM di negara Malaysia, terhadap negara Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada implikasi terhadap kemajuan negara. Ada 3 implikasi yang saya dapat, yaitu dari segi politik, dari segi sosial, dari segi ekonomi. Implikasi dari segi politik ialah pada tahun 1874, dasar imigrasi Inggris terbentuk bebas. Dari segi politik, ia tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing, dan Inggris seolah-olah menggalakkan kemasukan orang asing melalui sistem kemasukan seperti kontrak dan bebas. Pada 1930 pula, Inggris mula memperketatkan dan menguatkuasakan dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka. Inggris menghalang kemasukan orang-orang asing ke Tanah Melayu. Inggris tidak mengenakan apa-apa sekatan terhadap kemasukan orang asing ke Malaysia disebabkan oleh keperluan Inggris untuk mendapatkan tenaga buruh untuk perlombongan dan perdagangan selain membina jalan kereta api dan jalan raya. Inggris memperkukuhkan lagi dengan kewujudan perlindungan orang asing bagi melindungi para buruh imigran daripada tindasan dan penganiayaan para kongsi gelap maupun majikan. Seterusnya pada 1927 hingga 1932, orang-orang asing ini keberatan untuk pulang ke negara asal mereka dan menjadi masalah kepada pemerintah Inggris. Lantas dorang jadi warga negara Malaysia. Seterusnya kita moving on dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi pula, dasar ekonomi komersial kapitalisme dan bebas yang berlaku menyebabkan perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. Hal ini menyebabkan pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan perlombongan legitimat telah banyak berlaku, mendorong kepada wujudnya sistem ekonomi modern berteraskan industri berasaskan buruh. Disebabkan hal ini, maka keperluan pemodenan prasarana
baru yang memerlukan tenaga buruh diperkenalkan dan berlakulah kemasukan buruh-buruh asing. Jadi itulah antara implikasi yang berlaku dari segi sosial. Seterusnya kita pergi dari segi ekonomi pula. Tadi itu dari segi ekonomi. Sekarang kita pergi dari segi sosial. Dari segi sosial pula, penekanan aspek lebih dijuruskan kepada dasar pendidikan pemerintahan Inggris. Hal ini sebagai contoh, dari segi sosial pula, penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada dasar pendidikan pemerintahan Inggris. Melalui dasar dari segi sosial, wujudnya masyarakat yang majmuk di Malaysia. Dalam hal ini, keadaan dasar ini sebenarnya dari segi sosial, telah menggalakkan lagi banyak kemasukan orang asing karena mereka tahu bahwa mereka masih lagi boleh memperoleh pendidikan walaupun berada di negara asing. Ini juga menjelaskan lagi bahwa Inggris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah. Seterusnya ialah kesimpulan. Antara kesimpulan yang dapat saya buat daripada keseluruhan slide saya ini ialah sebagai ulasannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia ini bermula apabila masuknya migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di tanah Melayu. Oleh itu, wujudnya masyarakat yang berbilang kaum, ras, etnik, dan bangsa di Malaysia. Kehadiran kelompok-kelompok masyarakat dari luar ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam, bahasa, dan latar belakang kebudayaan yang beragam dan menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar. Kemasukan imigran di dunia Melayu ini selain itu, kemasukan imigran di dunia Melayu ini juga meninggalkan banyak kesan, sama ada dari kesan negatif, positif, dari kesan negatif atau positif. Ya bergantung dari cara bagaimana kita melihat dan mentafsir kedatangan mereka. Jadi secara ulasannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia itu kita boleh cakap dia bermula dari sebab kemasukan imigran daripada luar. Saya rasa itu saja dari saya, dari pembentangan saya. Sekian dan terima kasih.